Kita sambung tafsir surah Al-Baqarah dah. Baru ni kita baca kisah apa dia Bani Israel diperintahkan untuk sembelih lembu dah. Dalam kisah ni ada beberapa pengajaran besar lah yang boleh kita ambil dan petik dah. Antaranya Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya sembelih lembu. Dalam cara sembelih ni dia ada azabh. Zabah ni sembelih biasalah, atau sembelih pada pangkal leher, pangkal paling bawah sekali, itu zabah. Sini dia ada nahar. Zabah ni ke sini, atas ni rapat ni, sini dia ada nahar maksudnya sini paling bawah sekali ni. Jadi zabah ni digunakan untuk sembelih kambing, sembelih lembu. Nahar sembelih unta. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar itu beza antara zabah dan nahar. Jadi lembu ni ataupun kambing ni lebih sesuai dengan zabah, bukan nahar tidak. Tapi kalau kita nahar pun sah juga, kita sembelih pangkal pun sah juga, tak ada masalah. Yang kedua, dalam kisah sembelih lembu ni, Allah berfirman, fazabahuha wa ma kanu yaf'alu. Akhirnya mereka berjaya sembelih lembu, tapi hampir-hampir mereka tak berjaya. Hampir-hampir mereka tak sembelih lembu. Kenapa mereka hampir-hampir sembelih lembu? Ada beberapa pendapat lah. Ada pendapat yang mengatakan kerana harga dia mahal sangat. Li ghala'i saman al-baqarah. Kerana mahal harga lembu yang cukup sifat yang disebut bila mereka tanya sifat ni kan. Yang kedua, hampir-hampir mereka sembelih kerana apa? Kerana mereka nak mengelakkan daripada dibocorkan rahsia mereka lah. Siapakah pembunuh sebenar? Sebab mereka nak mengelak daripada sembelih lembu tu, hampir-hampir mereka tak mahu sembelih lah. Afazabahuha wa ma kanu yaf'alun. Kemudian dalam ayat yang kita baca ni, mula-mula perintah sembelih lembu. Kemudian Tuhan sebut wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Lah. Maksudnya bila berlaku pembunuhan, maka kamu balah siapa bertengkar siapakah pembunuh sebenar dah. Jadi fadara'tum fiha, akhirnya Tuhan suruh sembelih lembu, dan dengan sembelih lembu saat ni kamu dapat tahu siapa yang pembunuh. Kalau tengok dari segi tertib cerita ni, sembelih lembu dulu barulah berlaku pembunuhan. Sepatutnya berlaku pembunuhan dulu baru perintah sembelih lembu kan. Jadi jawab macam mana dah? Dia kata memang dalam bahasa Arab ni dia punya kadang-kadang takdim takhir itu biasalah. Contohnya dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira. Dia sepatutnya qayyiman dulu, barulah wa lam yaj'al lahu iwaja, sepatutnya lah. Tapi wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Dia sepatutnya betul dulu, dia Tuhan terjadikan dia bengkok. Bukan tidak jadi bengkok dia betul. Tak dah. Sepatutnya gitu dah. Jadi takdim dengan takhir Al-Quran ni biasa saja. Al-Imam Al-Alusi sebut dalam kitab dia Ruhul Ma'ani. Dia Ruhul Ma'ani tak lama ni, baru ya. Ruhul Ma'ani ni. Ruhul Ma'ani dalam tahun 1000 lebih lah.
Dalam Ruhul Ma'ani dia sebut sebab apa sebut cerita sebelah lembu dulu, barulah sebut apa dia kes pembunuhan ni. Kata dia wa quddima listiqlalihi binawi min masawiihim, kerana Tuhan nak sebut keburukan perangai Bani Israel iaitu pertama sekali dalam cerita lembu tadi al-istihza' bil amri, mereka mempersenda-senda ke perintah Nabi Musa. So tulis al-istihza' bil amri. So yang kedua al-istiqsa' fi su'al, banyak menanya warna gapo, lembu tu hijau gapo, lembu tu tua ke muda, umur berapa dah, duduk mana, milik siapa dia dah, ada apa dia, tapung ke tak tapung ke, macam-macam tanya soalan dah. Yang ketiganya tarkul musara'ah ila al-ibtisal, lambat mereka nak ikut perintah dah. Jadi kalau ikut tertib molek, jadi tidak jadi maksud lah apa dia, tak nampak lah dia punya perangai buruk mereka tu. Jadi Tuhan tunjuk perangai buruk mereka dulu, barulah Tuhan royak sebab apa mereka perintah ke sebelah lembu lah. Jadi Tuhan nak tunjuk kepada kita perangai buruk Bani Israel, sebab tu disebut perintah sebelah lembu dulu lah. Dan benda yang sama disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir dia Al-Mana dah, tafsir Al-Munir dah. Kemudian tengoklah dalam kes ni, dalam cerita ni, orang yang dibunuh bila dihidupkan semula dia royak sampai dia dibunuh dah. Maka akhirnya Nabi Musa tangkap orang pembunuh sebenar lah. Jadi soalannya, kalau benda ni berlaku semula zaman kita jumpa orang ni tengah kena buku dah, lebel lah, lembek otak dah, ditanya dia siapa dia kata buku kamu, so dia bunuh kamu dah. Maka dia pun royak dia ni dah. Adakah kita boleh bertindak dengan jawapan dia, dengan apa yang dia beritahu dah? Ya tu. Sekarang ni kita temu orang yang kena pukul, lebel dah dia dah, kakak mati dah, tapi dia masih boleh bercakap lagi. Tanya dia siapa dia bunuh kamu dah. Jadi dia pun royak lah Hazri yang pukul dia dah, dengan kawan-kawan dia lah. Dah, contohnya. Jadi boleh kalau tidak kita ambil perkataan dia, kalau kita tangkap Hazri, dia tangkap sahabat-sahabat dia, boleh ke tak? Itu soalan dia dah. Pendapat sahihnya tak boleh kita pakai perkataan dia kecuali di sana ada qara'in muhtafah, ada qarinah-qarinah yang hampir-hampir ya boleh dipercayai, boleh dipegang. Contohnya kita tangkap sungguh orang dia sebut tu, kemudian dia mengaku, maka boleh ambil tindakan. Ataupun ada saksi ke, ataupun ada bukti kat nalai dia jatuh, dompet dia jatuh, dia pukul-pukul dompet dia jatuh ke, ataupun motosikal dari situ ke, ataupun mesin jatuh tu milik dia ke, waktu tu barulah kita boleh bertindak dengan pengakuan, dengan apa yang diucapkan oleh orang hampir-hampir nak bunuh sahaja. Dalil dia hanya dalam Sahih Bukhari, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang Yahudi telah dipecah kepala dia dah. Seorang Yahudi telah pecah kepala seorang hamba jariah dah, hamba perempuan, dengan di antara dua butir batu. Maka ditanya oleh perempuan ni, siapa dia buat kamu? Dia nikah. Akhirnya disebut nama Yahudi ni, maka dia pun mengaku, dia pun anggap kepala dah. Maka Nabi pun tangkap Yahudi, akhirnya Yahudi ni mengaku. Maka waktu tu Yahudi kena hukum kisah dah, kena katak dengan batu juga, mati dah akhirnya. Barulah kita boleh ambil tindakan berdasarkan perkataan orang yang nak bunuh dia. Dalam cerita Nabi Musa ni menunjukkan bahawasanya kita boleh ambil perkataan orang yang bagi tahu nak bunuh saat ni, mangsa saat ni, kalau dia boleh royak dah. Sebab tu boleh kalau orang kena pukul kamu, dia pergi temurah lagi, dia siasat lagi hospital. Siapa dia pukul kamu, siapa dia bermusuh dengan kamu dah, mu tengoklah orang tu, apa orang hak pukul kamu dah, waktu bila, mana semua sekali. Jadi buat dia kesiasat lah. Maksudnya orang hak hospital, hak dekat kena mati tu pun masih disiasat lagi dah, nak tahu siapa dia pembunuh dia dah. Maksudnya segi undang-undang pun dia mikir dah. Jadi soalan sininya seolah-olah orang hak mangsa ni diambil perkataan dia, mengikut cerita ni lah. Maka dia jawab, dia kata wallahu alam, ni mukjizat yang khusus dah. Dia tidak mungkin akan berlaku benda bohong. Sebab apa? Sebab benda ni dilakukan Nabi Musa alaihi salam, dan Tuhan sendiri perintahkan supaya menghidupkannya dah.
Jadi tidak perlu diragui lah cerita tu nya. Dalam agama kita dia ada satu istilah panggil al-qasamah. Al-qasamah ni maksud dia nya kita temu orang hak kena bunuh di satu perkampungan, kita tahu sama dia pembunuh dia pada. Jadi cara dia nya qasamah ni kita kena panggil orang kampung tu 80 orang paling kurang, mereka bersumpah mereka tidak nak melakukan pembunuhan. Kemudian kena bayar dia kepada keluarga si mati. Tu qasamah ni, qasamah dah. Qasamah ni maksud bagi sumpah. 80 orang kena sumpah bahawa mereka tak pernah melakukan perbuatan jenayah ni. Dia tak pernah terlibat, tak pernah bekerjasama, dia tak pernah mereka ni suruh orang apa. 80 orang dah sanggup sumpah, kemudian mereka kena bayar dia dah. Bayar dia untuk keluarga si mati dah. Ini ada hadis dari Bukhari pada dah. Tapi Imam Bukhari seolah-olah Imam Bukhari tak setuju lah dengan apa yang berlaku ni. Dia benda ni tidak boleh diamalkan. Mungkin kes ni khusus dalam Rasulullah saja dah. Sebab benda ni payah nak sabit ke kesalahan membunuh ni payah dah. Tapi memang ada fiqh oleh hadis ada sebut dah. Kes qasamah dah, qasamah. Bukan 80 orang dah, 50 orang dah. Yuqsimu khamsuna minkum yaminan dah ala rajulin minhum dah. 50 orang kena bersumpah dah bahawa mereka tidak melakukan pembunuhan. Panjang lebar ni sebuah hadis-hadis berkenaan dengan qasamah dah. Dalam cerita sebelah lembu ni, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ketika mana kamu membunuh seseorang, fadara'tum fiha. Fadara'tum fiha, iddara'tum. Dah. Iddara'a ni asalnya tadara'tum. Dah. Hamzah tu badal daripada ta dah. Asalnya dara'a. Jadi tadara'a. Jadi iddara'a dah. Tadara'tum. Apabila kamu tolak menolak, kamu kata aku bunuh, aku kata membunuh, dah. Fadara'tum fiha. Kamu balas kamu sendiri dah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktum. Allah akan zahirkan apa yang kamu sembunyikan. Faqulna dhribuhu bi ba'dihha. Kami perintahkan sebelah lembu, kemudian kami suruh pukullah ia dengan sebahagian badannya. Jadi soalan dia nya pukul dengan sebahagian tu apa dia? Sebahagian tu. Dah. Ada orang kata pukul dengan sebahagian tulang lembu akan mayat sana. Dah. Faqulna dhribuhu, pukullah mayat itu bi ba'dihha dengan sebahagian anggota lembu. Dah. Ada kata gitu dah. Ada orang kata dak, bukan tak kaitan cerita lembu ni. Cerita lembu ni Tuhan suruh sembelih lembu kerana kecintaan Bani Israel kepada anak lembu yang mereka sembah. Cerita lembu ni, cerita hidup yang mati ni Tuhan suruh pukul dengan mayat si mati, akan mati si mati juga. Tulang dengan tulang, pelaga tulang dengan tulang. Maka mayat tu hidup semula. Kau tu hidup semula dah. Tu. Faqulna dhribuhu bi ba'dihha. Pukullah si mati saat ni dengan sebahagian anggotanya. Kan tu? Jadi hu tu al-mayyit, ha tu an-nafs. Dah. Pukul dengan tulang dia sendiri. Dah. Jadi dua tafsir dah tu. Tapi jumhurnya kata tulang lembu lah. Bi ba'dihha sebab tu dhamir berbeza. Faqulna dhribuhu hu mayat. Ha lembu dah. Dhamir berbeza lah. Cumanya tulang mana, anggota mana, ada kata ambil lidah so, ambil hati so, dah. Tu tak perlu bincang lah. Dah, sebab tidak ada nas yang sahih yang menyebut tentangnya dah. Ikutlah tulang kau berapa ikutlah. Apa pentingnya ialah faqul nadribu bi ba'dihha. Tu yang perintahkan pukul dengan sebahagian anggota lembu sana. Sebagaimana tak perlu kita bincang dah. Apa dia berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan nama lembu ashabul kahf, nama anjing ashabul kahfi dah. Wa kalbuhum kitmir, okey. Ke ustaz mesti buat klik kan. Stiker bulat tu mesti kau jodoh klik. Dah. Dia mari ashabul kahfi wa kalbuhum kitmir. Dah. Mutar mana kitmir? Kitmir dalam Quran tu bukan nama anjing. Min kitmir dalam Quran ada kan? Kitmir dalam Quran tu maksud dia apa dia tama tu kan?
Kulit tamar tu, kulit tamar, kulit butir tamar. Ada kulit ke? Nipis je dah. Ataupun ada orak tengah tu. Tengah apa ada orak tengah. Tu kitmir dia. Kitmir dia benda kecil maksudnya. Maksudnya manusia dia tidak memiliki apa sedikit pun. Bila dia mati, kain kapal pun bukan milik dia. Kain hok ikat dah, ikat ni dah. Dah. Dengan kaki tu pun bukan milik dia. Sebab tu ulama khilaf kalau orang curi kain kapal, kafan cur. Orang curi kain kapal ni apa hukum? Ni kat langit juga kedok dah. Sebab tu bukan dia pemilik tu. Dia kubur tu bukan tempat yang tersimpan molek dah. Jadi ulama khilaf. Orang hok curi kain kapal ni kat langit kedok dah. Nak royaknya orang mati tak memiliki apa-apa pun. Hatta kain kapal dia pun bukan milik dia. Hatta kain hok ikat pada kain kapal dia pun bukan milik dia juga. Tu kitmirnya, bukan anjing nama kitmir dah. Kemudian nama Himma Uzair. Ada Himma ke? Fa ba'asallahu au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'atha. Dah. Himma Uzair nama apa dia? Nama Himma dia. Tak usah tanya nama kau dia. Ikut dia nama apa pun. Tak ada nama pun tak apa. Nama isteri Al-Aziz dah. Nama kau dia isteri Al-Aziz. Nama kau? Nabi Yusuf nama dia? Zalikha dah. Tu pun tak sabit juga dah. Kemudian bila ingat Ashabul Kahfi, sifat-sifat mereka, nama apa? Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Rajulun min aqsal madinah, nama apa dia tu? Atau bertanya nama apa dia? Tu hanya sebut sifat dia sahaja. Cukuplah. Sebab tidak ada faedah pun tahu nama dia dah. Pagi ni berusaha baru ni Ustaz Fasa TV Jok Rasul ditunjuk di Jordan ada makam Nabi Harun. Makam Nabi Harun lah. Lembah Ram Wadi Ram. Allah jauh nak boleh pergi tepat makam Nabi Harun. Tapi dia kata jasad Nabi Harun bukan bersemadi situ pula. Makam kau dia situ. Dah. Makam patut bukan bersemadi. Jadi nak boleh ke tempat tu jauh lah. Jalan berapa ratus kilometer, kena melintasi pada pasir. Kau tak ada jalan raya pun dah. Kena ukah bukit 4 jam pula dah. Sungguh lah. Sebab tu Nabi larang la tushaddur rihal illa ila salisat masajid. Kita pergi ke dia jauh-jauh dah. Pergi jauh-jauh pergi masa, pergi tenaga, pergi pitih ke dia. Kalau pergi Mekah nak sabah, ni pahala dah. Semaya 100,000 kali ganda, boleh pahala. Di Madinah dah. Masjid Al-Aqsa. Jadi kita pergi jalan jauh-jauh. Dah, kita nak pergi doa situ. Tak ada faedah apa serupa je. Bahkan kadang-kadang boleh jadi syirik pula dah. Benda tak sabit pun. Jadi kalau kita puasa piti banyak lagi Mekah lah. Boleh puasa dulu. Sebab buat umrah boleh puasa ni seperti melakukan haji bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti melakukan ibadah haji dah. Besar pahala umrah dah. Cuma selagi lah kita nak royak jugalah. Bapa Nabi royak kelebihan melakukan umrah. Umrah boleh puasa. Kalau wajib pergi haji, umrah nak royak juga kadang-kadang. Kerana sebenarnya mengimarahkan Masjidil Haram ni hukum dia fardu kifayah. Cuba kita bayangkan orang Malaysia malah pergi Mekah atau pergi Mekah, orang Thailand pergi Mekah, orang Indonesia pergi Mekah. Tak ada orang Mekah. Dah. Sedangkan Mekah ni pusat agama Islam seluruh dunia ni. Jadi Mekah ni ke mana pun ada orang sokmo. Dan memang Mekah tak kurang sejuta orang ada sokmo. Tak kurang sejuta orang. Ada sokmo orang. Dah. Tak kira musim haji kau tak musim haji ada sokmo orang dah. Sebab mengimarahkan Masjidil Haram, mengimarahkan Masjidil Nabawi ni hukum dia fardu kifayah dah. Dia bukan sahaja nak gidak dah. Tapi hukum dia memang kena pergi. Dan supaya kemegahan syiar agama ni, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar Allah, maka itu termasuk orang yang hatinya yang bertakwa kepada Allah dah. Dan tu kita nak meningkatkan ibadat kita dah. Kita buat semaya sore di rumah. Sore pahalanya. Semaya masjid lu 7 kali ganda. Gak masjid mana 7 kali ganda belaka, masjid raja ke, masjid sultan ke, masjid berkhiyar ke, masjid ikhlas ke serupa ya pahalanya. Dia kata masjid ikhlas 25,
Masjid 27 ada serupa ya pahala ya. Lebih kurang ya. Dah. Hak bezanya Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Hak beza lagi Masjid Haram 100,000 kali ganda. Dah. Hak tu hak beza. Kan? Sebab nak pergi jauh. Orang ramai pula dah. Kan? Orang nak pergi tu bukan mudah, nak tinggal kerja lagi, tinggal keluarga lagi. Dah. Okey, tengok dalam cerita Nabi Musa ni menunjukkan bahawasanya apabila Tuhan perintah sesuatu, maka benda tu, perintah tu menunjukkan umum yang zahir dah, bukan khusus yang batin. Faham ke? Faham lagi ni. Sekarang ni innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintah ke kamu supaya sembelih lembu. Syiah kata Baqarah tu Aisyah. Jahat Syiah. Syiah kata sesungguhnya Allah perintahkan kamu sembelih lembu betina. Lembu betina tu maksudnya Aisyah lah dia kata. Jahat Syiah. Baqarah lah, lembu lah. Kan cerita Bani Israel ni. Macam mana Bani Israel sembelih Aisyah zaman bila? Bani Israel zaman bila? Dah. Karut Syiah dah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan supaya sembelih lembu. Maksud dia mana-mana lembu. Mana-mana lembu dah. Cuma nak ayatnya Baqarah ni sama ada nak makna dia lembu betina. Dah. Ataupun Baqarah ni seekor lembu. Sebab at-ta tu lil wahdah. Bukan letak ni tu at-ta lil wahdah. Sebab jamak dia innal baqara tashabaha alaina. Al-baqar jamak. Al-baqarah seekor lembu. Dah. Jadi tapi biasanya dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman ditulis sapi betina kan? Kalau lembu jantan kau dia lembu jantan. Jamus. Jamus ni kerbau kan? Saur lembu jantan tak? As-saur tak? As-saur lembu jantan. Al-Baqarah lembu betina, sapi betina tak? Okey. Dalam perintah supaya sembelih lembu betina ni, mana lembu boleh sembelih? Mana lembu? Tak kira muda kau, tua kau, warna hitam kau, warna putih kau, warna kuning kau, tapung kau, tak tapung kau, hak membajak kau, hak lu saja kau, boleh sembelih mereka. Tapi ada kena soalan mereka tu. Umur berapa? Warna gapo? Hijau ke tak hijau? Barulah Nabi Musa menjelaskan mereka so dah. Ada orang kata Bani Israel dia faham walaupun Nabi Musa suruh saya umum yang zahir, tapi maksudnya khusus yang batin. Sebab tu mereka persoalkan warna gapo umur berapa tu. Tapi pendapat ini tak betul lah. Sebab tu Nabi Musa marah mereka. Fafa'alu ma tu'maru, buatlah hak suruh tu. Tanya-tanya lah. Dah. Jadi apa-apa perintah bila Tuhan suruh, maka ni menunjukkan perintah ni al-umum zahir, umum yang zahir, bukannya al-khususul batin. Al-khasul batin. Sebab itulah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam marah dah. Zaruni ma taraktukum fa innahu halaka man kana qablakum kasratu su'alihim ala anbiya'ihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nabi kata biarkanlah aku dengan apa yang aku sampaikan kepada kamu dah. Kerana binasanya umat terdahulu kerana banyaknya soalan mereka terhadap nabi-nabi mereka dan mereka menyalahi perintah nabi-nabi mereka dah. Jadi kita hanya ikut saja apa hak Nabi suruh. Tak payahlah kita tambah-tambah reka-reka, dok pergi modify pula. Tak payah. Dok. Ente nampak ke ni? Ada nampak ke ni? Di Wekiyah mal. Ada abang saya tinggal ada tu, tinggal bangsa. Ada nampak tak? Ada ambil tak? Ada sana. Tinggal sini. Ambil dah. Bukan ke ni. Ada tu saya lagi. Tak ingat apa saya akan tambah. Tak ambil. Okey. Dalam kes pembunuhan ni apakah hukum orang yang bunuh dengan sengaja? Adakah dia boleh mewarisi harta? Hal qatilul amad yarisul minal mali syai'an. Adakah orang yang bunuh dengan sengaja ini boleh mewarisi harta walaupun sedikit? Boleh mewarisi harta ke tak? Jawabnya tak boleh. Tak sengaja pun tak boleh mewarisi harta. Al-qatil la yaris. Nabi sebut hadis dah. Al-qatil la yaris.
Oleh kerana berkata al-qatil la yaris, al-qatil tu dia umum mutlak, maka amidan atau ghairu muta'ammid fala yarisu. Contohnya lah, contoh dah. Enta bawa motor. Ayah enta duduk belakang enta, pun sedih dah. Lepas tu kat sedih tu enta tepuh atas apa dia? Apa atas lenyek ayah enta mati. Dah. Kena dah. Maka walaupun enta tak sengaja lenyek ayah enta, menyebabkan ayah enta mati, dah. Maka enta tidak boleh mewarisi harta dah. Jadi syubhah dia panggil dia. Kemungkinan kematian itu disebabkan enta bawa lerah kau, enta sengaja nak suruh ayah enta mati kau, dah. Tak boleh dah. Orang yang bunuh sengaja kau, tak sengaja kau tidak akan mewarisi harta dah. Dalam hadisnya Nabi sebut inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in fahurima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya orang Islam yang paling besar dosa terhadap orang Islam juga ialah seseorang yang bertanya tentang sesuatu maka diharamkan dengan sebab pertanyaannya, persoalannya. Sebab itulah kadang-kadang orang ni soalan dia nak menyusahkan orang lain dah. Tak payah, sepatutnya soalan dia nak memudahkan orang lain kan. Okey, tengok ayat baru lagi dah. Ayat berapa tu? Summa qasat qulubukum dah. Boleh? Situ tak? Mesti situ. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian menjadi keraslah hati-hati kamu selepas itu dah. Fahiya, maka ia seperti batu dah. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu lagi dah. Keras batu pun boleh pecah dah. Keras batu boleh pecah. Ni anak buat balasah di dabung dah. Kita nak buat balasah tu kaki bukit. Jadi kaki bukit tu ada batu, di tanah batu. Jadi oleh kerana kita nak sama dia punya tapak dia tu, ada batu lah. Nak katak lah. Jadi ada batu berlapis bang kita. Kita katak dia pecah dah. Pecah batu dah. Pecah batu pun dah. Baru ni lagi ke stone dah. Ada tempat di stone tu, dia ada tempat perangi pondok-pondok comel tu kan. Masya-Allah, Alhamdulillah pasal awal ni lagi lah. Kawasan tu ada batu, dia ada sungai. Loh. Sungai lah, memang ada batu situ. Tapi selagi tak ada batu-batu apa. Waktu banjir baru ni, batu bukit tu. Leh. Siapa orang pun nak royak, batu tu gerak dah. Popak batu dia. Lepas habis banjir tu penuh dengan batu saja. Banyak batu tu. Bukan sungai pun, bukan sungai. Sungai jalan satu lagi tepi dia tu. Kok jalan ni batu dah. Nak royak batu bukit ni pecah, turun bukit dah. Golek turun bawah dah. Banyak batu, banyak batu. Batu putih tu comel. Lah boleh tengoklah batu saja, bukan ada air dah. Kalau ada air macam biasa, bukan air sungai bawah kan. Jadi berat-berat batu, keras-keras batu pun dia golek juga dah. Dia pecah juga dah. Tapi hati manusia ni tak golek langsung, tak pecah langsung dah. Ono yang keras hati manusia dah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Isliye dah. Oleh sebab tu batu ni keras-keras dia tu pun masih berganjak lagi kan air dah. Wa inna minal hijarati, sesungguhnya terdapat batu-batu ni. Apa beza hajarun dengan hijaratu? Apa beza kata al-hajaru dengan al-hijaratu? Apa beza? Boleh ayat lagi beza. Mufrad jamuk kau, jamuk dua-dua kau. Cari dia lah. Dia al-hajaru ada ke? Ada al-hijaratu dah. Wa quluhan nasu wal hijarah dah. Al-hajar pun ada ke? Wa inna minal hijarati, इसलिए
Oleh sebab itu, sebahagian batu itu lama yatafajjaru minhul anhar. Terdapat batu yang terpancut daripadanya sungai-sungai. Dah, tubik air kat celah batu. Tubik air dah. Tubik air kat celah batu. Nak ayat keras batu pecah juga tubik air dah. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dia sebahagian daripadanya pecah lalu keluar daripadanya air dah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dia ada sebahagian batu yang jatuh kerana takut kepada Allah dah. Kadang-kadang batu jatuh pada pucuk tinggi. Bung boleh pecah lah. Apa jatuh tu? Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah dah. Jadi dalam cerita ni, dalam ayat ni menunjukkan batu ni ada perasaan juga. Dah. Batu ni ada perasaan takut Tuhan dah. Kalau kita sebut dalam ni dalam surah Al-Ahzab ke, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Tuhan pernah benarkan amanah ni ke langit bumi dan gunung ganah dah. Fa abaina an yahmilnaha, mereka enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, mereka bimbang takut dah. Wa hamalaha al-insan, tapi manusia takut, manusia berani untuk memikulnya dah. Maksudnya langit bumi gunung ganah ada perasaan. Nabi sebut Uhudun Jabalu yuhibbuna fanuhibbuhu. Uhud ni bukit yang kami kasih dia kasih kita dah. Sebab itulah perempuan tamak ke, batai tamak ke menangis ke bila Nabi pindah ke mimbar yang baru dah. Jadi menunjukkan bahawasanya batu pun ada perasaan, batai tamak pun ada perasaan, gunung ganai pun ada perasaan dah. Ada perasaan juga dah. Cuma kita tak tahu dah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu kecuali mereka bertasbih memuji Tuhan mereka, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Jadi batu juga ada perasaan min khasyatillah. Nak ayat batu pun takut Tuhan, mung pun takut Tuhan dah. Dah. Kena. Allahu akbar. Tapi Tuhan kata, ingat dah, Tuhan tidak lalai sikit pun daripada apa yang kamu kerjakan dah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Bad a'malian dah. Amalan buruk yang kamu lakukan Tuhan tak lalai. Tuhan tahu, kamu malaikat catat, kamu Tuhan akan balas dah. Bawajah qasawah qalbiki. Amalan buruk ni lahir daripada hati yang keras. Dah. Kemudian afatat mauna ni Tuhan nak sempurnakan cerita perangai buruk Bani Israel yang wujud di zaman Nabi dah. Sebelum ni kita sebut cerita tu nenek mereka dah. Sekarang ni ya Bani Israel hak wujud zaman Nabi dah. Ada 5 kumpulan dah, 5 jamaah kan. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ni barulah masuk separuh juz pertama dah. Berapa hari kita tengah tafsir? Ini berapa Ramadan ini? Ni ke 7 ini? 7 dah dah. Seminggu dah kita ngajar. Baru separuh surah Al-Baqarah. Ada 3 minggu lagi. Sampai 3 minggu lagi, 2 minggu lebih lagi ada. Kita start sebelum Ramadan lagi ke? Sebelum Ramadan kita start. Dalam 11 hari dah kita ngaji. Tak tahu lah dia habis dah. Nak habis juga tu Baqarah. Insya-Allah lah. Jadi afatat ma'unah ni separuh juz pertama lah. Di sebenarnya hak depan-depan ni yang panjangnya, hak belakang-belakang ni gak rekan-rekan gitulah. Dah benar berulang kan. Afatat ma'una ayyuminu lakum. Tengok. Sini ada 5 kumpulan. Tu 5 dah. 5 kumpulan Yahudi Bani Israel hak wujud zaman Nabi. Yang pertama kumpulan paling teruk sekali dah. Afatatma'una ayyuminu lakum. Adakah kamu bersungguh-sungguh supaya mereka percaya kepada kamu dah. Kia tawakkuk rakteho tum ke tumara dakwah mana jaiga.
adakah kamu berasa mereka akan percaya, akan beriman dengan dakwah kamu? Tu sudah agaklah, tu kata tu sudah agaklah. Sebab apa? Sebab yang pertama, kumpulan pertama, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Tulis kumpulan pertama jamaah awal Sedangkan ada satu kumpulan di kalangan mereka, iaitu sakhrin dushman, yang amat kuat permusuhan mereka, amat teruk permusuhan mereka. Jo ahbar wa ruhban meseti, yang mana mereka tergolong di kalangan alim ulama dan orang-orang ahli ibadat mereka. Kumpulan pertama ni ialah alim ulama, ahli ibadat yang paling kuat dendam kesumat mereka terhadap umat Islam. Langsung mereka tidak akan beriman dengan Islam, dengan ajaran Quran. Afatatma'una an yu'minu lakum, adakah kamu berharap dengan sungguh-sungguh mereka akan beriman kepada kamu? Sedangkan terdapat satu kumpulan kalangan mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, iaitu Taurat. Taurat ni juga kalam Allah, sebagaimana Injil, Quran, Zabur pun kalam Allah juga Allah bercakap dengannya. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh, selepas mereka mendengar Taurat, mereka pergi ubah Taurat. Bukan mereka nak beriman, nak percaya, tapi mereka pergi ubah Taurat. Tengok, min ba'di ma aqaluh, selepas mereka memahaminya. Mereka dengar Taurat, mereka faham, kemudian mereka ubah Taurat. Tak patutlah. Or ye bi jante ke ham berqarar hai wa hum ya'lamun, dan mereka tahu hak mereka buat salah, tapi mereka buat juga. Mereka dengar Taurat, mereka faham, kemudian mereka ubah, dan mereka tahu tu salah saya buat ni, tapi ubah juga. Oh, teruk. Tu. Maksud dia dengan sengaja mereka buat. Bukan tak sengaja. Bukan tak salah. Bukan tak faham dah. Bukan tak dengar dengan dah. Tapi mereka buat juga. Ni teruknya. Mereka sendiri memperlakukan begitu terhadap kitab mereka sendiri, maka apatah lagi terhadap Al-Quran, terhadap ajaran Nabi SAW. Sebab itulah tafsir-tafsir Israiliyah yang meresap dalam Islam ni, dalam kitab-kitab tafsir ni, juga hadis-hadis maudhu' ni sebenarnya telah dibubuh dengan kerjasama daripada orang Yahudi. Berpuluh ribu Israiliyah dan hadis-hadis maudhu' dimasuk dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis untuk memesongkan ajaran Islam. Sebab itulah tujuan darah tafsir ni bukan nak royak Israiliyah tak, tapi nak betul balik, nak royak hak sahihnya ni, hak sahihnya dah. Hak seorang cerita-cerita tu tak betul berlakon, tak ada sumber, tu cerita-cerita dongeng-dongeng berlakon dah. Israiliyah maudhu'ah berlakon dah. Faham tak? Tu tujuan kita kaji darah tafsir dah, nak memurnikan semula tafsir Quran dah. Okey, kumpulan kedua. Kumpulan pertama, ahli ulama, ahli ibadat yang jahat, yang mempunyai dendam kesumak dah, yang mana mereka sendiri mengubah kitab Taurat mereka. Tulislah. Okey, kumpulan kedua dah. Kumpulan kedua iaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum. Kumpulan kedua iaitu golongan Yahudi yang mana mereka masuk Islam dan mereka pura-pura, iaitu golongan munafikin. Tulis kata munafikin munafiki Yahud. Kumpulan kedua jamaah saniyah munafik Yahud. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang Islam, mereka berkata, iaitu mereka yang mempunyai dua wajah, qalu amanna, kami telah beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, bila mereka bersendirian, setengah mereka kepada setengah yang lain. Maksudnya Yahudi munafik ni kita mengaku pemimpin Yahudi, ketua-ketua Yahudi, maka qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Ketua-ketua ni tanya, apa murayak kepada mereka apa yang Tuhan buka untuk kamu nya? Apa murayak rahsia kamu kepada mereka nya? Atuhaddithunahum. Kenapa tu
apakah patut kamu ceritakan kepada orang Islam bima fatahallahu alaikum, apa yang Tuhan buka kepada kamu dah. Gapo dia maksud Tuhan buka untuk kamu? Maksudnya orang Yahudi munafik royak ke orang Islam. Sebenarnya sifat Nabi Muhammad ada dalam Taurat. Apa buayaknya? Buayat apa pernah kita ni jahat tu sebimeng Nabi Muhammad pula. Dah. Ma fatahallahu alaikum tu maksud dia ni ke dia? Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Taurat dah. Ada pendapat yang mengatakan ma fatahallahu alaikum tu ya dah. Ada 3 perkara dah. Yang pertama sekali sifat Nabi Muhammad dalam Taurat. Yang keduanya ialah atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Orang Yahudi munafik royak tentang hukum-hukum Allah yang Tuhan kena pada orang Yahudi. Ditukar jadi babi, jadi kera, dah. Kamu dia kena azab, penyakit ta'am dan sebagainya dah. Yang ketiga maksud ma fatahallahu alaikum, tulislah. Ma fatahallahu alaikum maksud dia nikmat-nikmat yang Tuhan beri kepada Bani Israel dah. Bila mereka percaya dan mengikutnya Nabi Musa dah. Dia balas-balas Allah kepada mereka bila mereka menyalahi perintah Bani Israel, bila Nabi Musa dah. Okey, dalam ayat ni Tuhan dedahkan kepada kita kumpulan-kumpulan Bani Israel dah. Dia gini saja, dia antara benda yang boleh membantu kita dalam dakwah ni. Sebelum kita nak berdakwah kepada satu manusia, satu kaum golongan manusia, kita kena kaji dulu latar belakang mereka. Contohnya kita nak pergi ke Jeli, nak dakwah kepada orang kampung Jeli, orang kena banjir ataupun orang asli lautan tu, kena kaji mereka ni setara mana pendidikan mereka, apa dia setara mana pendidikan agama yang mereka terima dah, setara mana amalan agama yang mereka amalkan dah, setara mana minat agama kita ngaji Quran ke dak dah. Ada orang ngaji Quran ke dak, kita buat kaji dah. Kita kaji, kita tanya dia dah, kita jalan tengok semua sekali balas ada berbutir dah. Berapa orang mari majmuk di masjid dah. Kenapa dia tarik ke yang boleh kita masuk mereka dah. Itu barulah boleh membantu kita dalam berdakwah. Kita boleh susun dakwah-dakwah kita dah. Jadi nak dakwah Yahudi pun gitu juga. Tu heret lalu dah. Yahudi ni ada hak memang dendam ke sumak. Dan di kalangan ahli ulama dan ahli-ahli ibadat. Yang kedua ada di kalangan mereka hak munafik dah. Jadi hak munafik dengan hak ni memang payah mu nak dakwah mereka dah. Nak dakwah mereka boleh tapi dengan cara berdebat dengan mereka dengan ilmu dah. Kalau orang awam boleh. Kamu kemukakan hujah mereka, kamu sebut ke cita-cita dah. Sebab itulah bila Muaz nak pergi ke Yaman, Nabi wayak awal innaka taqdumu qauman ahla kitabil lah. Kamu akan tiba satu kaum yang mana mereka ni ahli kitab dah. Maka naklah dakwah kamu yang pertama ialah kamu mengajak mereka supaya mentauhidkan Allah. Jadi Nabi wayak awal lagi latar belakang umat yang perlu didakwah oleh Muaz bin Jabal. Yang keduanya dakwah yang pertama yang perlu dikemukakan kepada mereka dah. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, yang mana akhirnya mereka akan membantah kamu, berdebat dengan kamu, berhujah dengan kamu dengannya di sisi Tuhan. Lam tu dipanggil lam lil akibah gitu. Lam tu lil akibah dipanggil. Yang akhirnya mereka akan berdebat dengan kamu menggunakan hujah tersebut di sisi Tuhan. Tu. Maghlub karingge nazdik rab tumare. Maksudnya mereka akan mengalahkan kamu di sisi Tuhan dengan hujah yang kamu nyatakan. Ataupun berhujah tu dunia me ya akhirat me, sama di dunia atau di akhirat afala taqilun, tidakkah kamu berfikir dah ni benda yang sangat besar dah, kenapa kamu ceritakan juga kepada mereka dah. Jadi orang Yahudi sendiri pun balas sama sendiri hak munafik dengan ketua-ketua Yahudi dah. Tu kumpulan kedua dah. Kumpulan ketiga awala ya'lamuna, tu kumpulan ketiga dah. Ni tu nak ayat kebodohan orang Yahudi dah. Yahudi dia balas sama sendiri. Dia tak tahu ke bahawasanya apa hak mereka balas, apa hak mereka zahirkan tu tahu belakang. Awala ya'lamuna, tidakkah mereka tahu dan mereka percaya annallaha ya'lamu, bahawa Allah Maha mengetahui
ma yusirruna wa ma yu'linun, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka zahirkan. Dah. Ini Tuhan nak zahirkan kebodohan orang Yahudi dah. Mereka cuba sembunyikan benda ni sedangkan Tuhan mengetahuinya dah. Okey, kumpulan ketiga dah, tulis Farid Salis. Kumpulan ketiga dah. Kumpulan ketiga ni iaitu awam Yahud. Orang awam Yahudi dah. Yang mana mereka tak tahu gapo. Mereka hanya taklid. Ikut tu lebah, ikut tu alih hak jahat dah. Jadi sebab itulah dalam hadis pun Nabi sebut manusia ni punah kerana orang yang alim hak jahat, alim su, sultan yang soleh dah. Jadi orang Yahudi pun gitu juga. Mereka taklid tu apa dia, tu guru mereka, tu lebah mereka buat salah lah. Sebab itulah bid'ah yang paling banyak ni orang Yahudi dah. Bid'ah yang paling banyak ni orang Yahudi dah. Ajaran asal Taurat mereka tinggal. Tapi mereka bid'ah. Mereka buat ritual banyak-banyak. Ada perkahwin ni banyak ritual, nak penghapusan dosa banyak ritual dah. Mereka dah. Macam pak kita dah. Hak Nabi ajar betul benar tak buat pula. Dah. Nabi ajar semaya tarawih 8 rakaat. Dah. 11 rakaat. Nabi ajar baca Quran, tadarus Quran. Nabi ajar kita gini-gini. Tapi kita tambah. Seseri tu banyak dah. Hak penambah tu banyak. Hak Nabi buat tasawuf mana pun. Dah semaya baca cepat-cepat gitu. Jangan pendek-pendek bacanya. Selawat tu panjang. Berah tu. Dah. Sallallahu alaihi. Dah. Selawat tu juga. Majlis tak di mana. Orang nak rokok baru bang. Jadi lari daripada maksud sebenar. Dah. Jadi Yahudi pun gitu juga. Dia besar benda-benda hak Nabi tak suruh. Dah. Sebelum buka puasa ngatik dulu. Dah. Dia cara ngatik. Doa Nabi saja doa belum puasa. Dah. Nabi aja doa kita. Dah. Baca Quran ke doa berzikir ke. Bukan ngatik ramai-ramai dah. Kan? Tapi masjid tu lah hak sekali dia buat. Kan? Jadi Yahudi ni orang awal sesat, jadi jahat, jadi teruk kerana orang alim tu panduan dia tu tak betul dah. Kan? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba. Dia terdapat di kalangan mereka orang Yahudi yang mana mereka ni buta huruf dah. Tak tahu gapo, Taurat kitab kuning kau kitab merah kau tak tahu gapo dah. Tak ngaji apa dah. Inilah kebanyakan umat Islam pun gitu juga. Tak reti ke satu dah. Tak reti ke satu. Patut-patutnya dia tu cikgu dah. Dia tu mengajar sekolah dah. Patut baca kau dengan ngajar, tapi tak tahu ke satu dah. Agama kau tak ngaji tak kira lah. Tak kira gapo pegawai kau, tua pengaruh gapo kau. Tak ngaji agama sokau jahil betul dah. Sepatutnya dengan pakak dia ada tu retilah. Betul. Tapi tak ngaji. Bukan tak ada peluang untuk ngaji. Peluang banyak ngaji ni. Di Kelopo tu, di Kelopo lah khususnya negeri lain pun tak tahu. Kila-kila ko, jabat-jabat ko, main mereka ni boleh kata hari-hari mereka jemput ustaz mari ngajar tempat dia. Dah. Dipanggil staf-staf dia, dipanggil pegawai-pegawai dia mari dengar ustaz ngajar. Lah ni bupak kita pun ada bank Islam buat dah. Ada tazkirah lah. Tazkirah seminggu sekali ke, tazkirah harian ke. Maksudnya apa dia pihak pengurusan kena atur lah majlis ilmu lah paling-paling kurang 2 kali seminggu kau 3 kali seminggu kau untuk staf-staf dia. Tak kena biar jahil gitu dah. Kena beri pendedahan terhadap agama, soal jawab semua sekali dah. Di Pakistan ni boleh puasa cuti 40 hari, college cuti 40 hari. Main ngaji tafsir. Dia dah tafsir. Orang awal saja ngaji penuh masjid dah. Zarul Wali Khan di masjid dia penuh ngaji tafsir dah. Wa minhum ummiyuna, dia sebahagian mereka ada orang yang buta huruf, jahil, orang Yahudi yang jahil, tak tahu gapo pun. La ya'lamuna al-kitab, kitab pun tak tahu gapo, apa dia hadis pun tak tahu gapo dah. Mereka hanya tahu hadis-hadis maudhu' saja dah. Semaya tarawih malam pertama boleh pahala seperti beribadat 1000 tahun. Dah. Buat tarawih malam kedua seperti boleh pahala 10 orang Nabi. Dah. Buat tarawih malam ketiga seperti pahala gini. Mereka hanya tahu hadis-hadis maudhu' saja. Gitulah kita ni. Orang kita ni tak suka benar sebar cerita-cerita hadis-hadis maudhu' ni. Dia suka benar cerita-cerita gini-gini dah. Ke boleh puasa ni ke sekolah-sekolah, ke cikgu-cikgu dia gili ke orang kita sekira. Dah. Cikgu tu waktu sekira. Jadi cikgu-cikgu dia boleh tengok cerita-cerita hadis-hadis hok pelik-pelik kan dia baca.
Oh, kalau kita buat ibadat tarawih gini boleh pahala gini. Dah. Dia sebut gini dah. Jadi kita hak reti sikit ni kan. Warna dah. Tak betul tu hadis. Tidak sahih hadis tu dah. Bukan tak sahih, orang reka hadis tu dah. Jadi inilah tugas ustaz-ustaz kena betul balik dah. Jadi kalau ustaz sendiri jadi kepala bawa hadis maudhu', hadis salah dah, tak ada arah dah. Dah, pun habis. Illa amaniyah, mereka hanya tahu benda-benda bohong saja, benda-benda karut-marut saja dah. Tak banyak dari tafsir Quran pun banyak benda karut-marut. Dari hadis pun banyak hadis-hadis maudhu' dah. Sebab itulah apa dia? Gada yang fauna tahrifal ghali tu. Kira hadis tu kan? Dari sanad ustaz pun ada, dari sanad Abu Darda hadis pun ada dah. Atau dari tafsir dah. Tugas ahli ulama ni dia nak menepis benda-benda bohong dah. Nak betul balik tafsir yang salah dah. Dah. Kamu dia nak apa dia? Dah nak betul semula lah. Kita kesimpulan dah. Tu tugas ahli ulama nya dah. Kalau kita nak terus ke benda yang salah dah, awak ke dia kita jadi ulama dah. Wa inhum illa yadhunnun. Dia bukanlah mereka itu kecuali mereka sangka-sangka sahaja dah. Bi bunyat khayalat pakatihe dah. Maksudnya mereka pergi dengan sangka hak tidak ada asasnya dah. Tu golongan ketiga. Ni golongan paling lama sekali lah. Dah. Ustaz lah orang ustaz kata awak gini. Ikut belakang. Nyanyi dah. Orang awal ni nyanyi sungguh lah. Dia Awak nyanyi semua. Ustaz kata kau boleh ikut lah. Dah. Macam tu pun kata kau boleh ikut juga dah. Kau ya kau boleh ikut juga dah. Ni nyanyi lah. Sebab itulah ilmu ni penting dalam kehidupan kita. Kita boleh bawa diri kita dan kita boleh mengelak daripada kita ni jadi peturut orang lain dah. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim dah. Ni kumpulan yang keempat dah. Kumpulan keempat ni ulama Yahudi ke ilmi mazhab dah. Iaitu ulama-ulama Yahudi hak jahat dah. Hak tadi ulama dia tu lebah, hak belenda, hak sasangki. Hak belenda dia kesumak dah. Hak ni ulama-ulama Yahudi hak jahat, hak mereka mengubah kitab dah. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim. Maka kecelakaan besarlah kepada orang-orang yang menulis kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka dah. Thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata apa dia? Berkata pada orang awam, hadza ni kitab yang telah diubah ni, hadza kitab ni yang telah diubah ni min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita nak nulis buku kita nak ngajar main-main benda ni benda kita kena bertanggungjawab. Kalau benda tu tidak ada asas, tidak ada dalil kuat, tidak ada pemahaman yang betul, tiba-tiba kata ni mari Tuhan, Tuhan nak gini-gini, kita bertanggungjawab. Kita perangai macam Yahudi juga. Kita nulis buku agama, banyak nulis buku agama ni. Tapi setelah kita ngaji bahawa buku agama ni kena ada sumbernya, kena ada takhrijnya. Bila kita tengok buku-buku takhrik ke, alhamdulillah buku ni. Sebab tu lah ni orang tesis di universiti ni pun dia ada data kaki, ada rujuk ke belakang tak? Footnote bawah ada glossary bagi kau kena. Glossary dah. Rujuk ke dia dah. Hak tu barulah buku ada nilai. Kalau buku tu setakat tulis saja, pengalaman dia kau cerita kau, dia dengar kata kau semua sekali, tak pakar hafaz belakang. Kau rasa? Semua hadis yang ditulis mesti ada rujukan. Siapa dia hak riwayat, nombor berapa hadis tu. Semua ayat Quran surah mana, ayat mana dah. Kamu ni kalau cerita-cerita sumber mana, buku mana sebut dah. Sahih atau sahih cerita dah. Jadi apa dia orang Yahudi dia tulis kitab Taurat mengikut versi-versi yang mereka nak. Mereka mendakwa pada orang awam ni dah mai Tuhan dah. Jadi orang yang tulis buku, dan buku tu buku agama tak ada sumber ayat sahih, maka orang ni panggil macam Yahudi juga dah. Yaqul hadza min indillah. Mari Tuhan buku ni. Sedangkan dia tulis sendiri. Sebab apa? Liyashtaru bihi saman qalil. Sebab dia nak dapatkan royalty. Lah nak tulis buku, piti banyak boleh royalty. Tulis buku dia cetak 10,000. Laku buku tu. Berapa ribu dia boleh dia piti. Jadi pustaka-pustaka lah ni belum tulis buku, terjemah buku. Nak ke piti belakangnya. Sepatutnya kena amanah.
Biar buku tu sikit pun tak apa. Sebab itulah dalam di Malaysia ni buku yang paling bernilai apabila buku dicetak oleh Dewan Pustaka, Dewan Bahasa Dewan Pustaka. Ke buku terbaru ke waktu ni cetak ke buku Datuk Azwira. Buku berkenaan tokoh dakwah Syekh Albani ya. Dah. Tu tesi PhD Datuk Azwira. Dia Azwira kata kalau buku tu kalau syarikat biasa cetak, lagu biru, lagu hijau cetak biasa-biasa itu. Dah. Tapi kalau Dewan Bahasa cetak memang mempunyai nilai yang tinggi. Sebab apa? Sebab bila Dewan Bahasa cetak mana terhak lah. Mana dia saja bercetak. Kalau cetak pun benda tu minta izin dia. Dia telah disaring. Banyak perikat dah. Barulah dicetak, dicetak dan disebarkan. Banyak buku-buku ni. Buku-buku hak bermanfaat. Dia kita pun boleh gunakan buku-buku cetak Dewan Bahasa sebagai hujah kita. Contohnya buku Dr. Azwira apa ada. Buku Dr. apa dia Ahmad Fatah Harun. Dah berkenaan ajaran sesat. Banyak. Dah, dua tiga buku dia cetak di Dewan Bahasa Pusaka dah. Jadi kalau kita tulis benda agama, tiba-tiba tak ada sumber yang cukup, yang tepat, tiba-tiba kita dakwa ni buku agama, orang baca, maka kita telah menyesatkan orang lain dah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Ni Datuk Azwira pernah kecil lah, dia kata buku Indonesia Jemaah Indonesia ni banyak lah. Tubik sama dia tak boleh, tapi banyak salah kata dia. Memang sungguhlah. Anda perlu beli buku tengok banyak salah lah. Ada beberapa maktabah saja hak betul-betul ambil perhatian. Tu pun kena melalui bimbingan guru juga dah. Anda duk mengajar bulu marah. Banyak salah terjemah dia. Dah. Cetak ke banyak, tak memang dia jual aku. Tubik banyak-banyak dak. Gak Indonesia. Indonesia kira rakyat umat Islam yang paling ramai sekali dak. Lepas pada India dak. Lepas pada mana? Indonesia nombor satu dak, nombor dua. Ramai sekali. Jadi dia tu waktu buku kat memang ramai orang beli. Dak, puluh ribu bahkan juta buku dia tu. Dak. Dia jual buku. Tapi gak kalau salah, juta orang salah, payment salah. Ni bahaya sih. Kita nak kepitih jual buku. Nak kita tulis buku nak kepitih loyalty. Tapi gak kita berbohong terhadap Allah. Oh berat ni. Ni ayat ni peringatan kepada penulis-penulis buku yang tidak berhati-hati. Dia menulis tanpa sumber, yang tepat, yang betul, yang sahih. Faham tu? Memang kita nak jadi cita-cita nak boleh buku, bagus boleh buku ni. Boleh pahala-pahala berterusan. Tapi kalau salah, kita bertanggungjawab dah. Molek tu. Betul. Fawailul lilladzina yaktubuna fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaan besar lah. Wailun, kalau kita ngaji dalam ilmu balaghah, wailun ni isim nakirah. Kadang-kadang tanwin pada isim nakirah tu li ta'zim. Fawailun azimul lahum. Wailun ay wailun azim, tu lihat azim maksudnya. Dia mausuf pada sifat yang dihazafkan. Wa fawailul lahum, maka kecelakaan besarlah kepada mereka mimma katabat aydihim, kerana hasil tulisan mereka dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besarlah bagi mereka daripada harta yang mereka dapatkan hasil tulisan mereka. Pertama, mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Yang kedua, mereka tulis tu untuk mendapatkan harta benda. Dah. Yang ketiganya, dah. Banyak perkara lah. 3 perkara dah sini. 3 kali tu sebut fawailun. Wail tu kan terhula dah. Tu haulan ayat teruknya, besarnya dosa dah. Tidak ada dosa yang paling besar bila orang itu menyebarkan perkara salah, menyebarkan hadis-hadis maudhu'. Sebab itulah ni kita nak buat satu tesis hadis-hadis maudhu' dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook. Tulis pula bahaya hadis-hadis dhaif, cerita-cerita karut dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam apa dia? Telegram. Ni bahaya sekali dah. Sebab tu jangan sebar dah. Sehingga tahqiq dulu. Sahih ke tak dah? Tahqiq dulu dah. Ataupun tak boleh sebar kecuali orang yang ada autoriti saja boleh sebar dah. Kalau jaki boleh buat cok halal, tak baru boleh beli makanan, boleh jual makanan. Kenapa jaki tak buat dah? Penapis hadis ni hadis sahih, barulah boleh sebar dah. Kalau ada cok hadis sahih, apa boleh sebar. Hadis tak sahih, jangan sebar. Betul tak? Hak ni lebih penting lagi. Sebab ni boleh mempengaruhi cara beragama dah. Boleh merosakkan agama umat Islam. Betul tak? Sebab tu je jaki kena buat keluar lama wet dia khusus lah.
Ni penyebaran hadis-hadis dhaif ni. So, hadis dhaif dalam bulan Rejab ni, hadis-hadis dhaif dalam bulan Syaban ni, hadis-hadis dhaif dalam bulan Ramadan ni, hadis-hadis dhaif bulan-bulan dia. Tu kita sama hadis dia. Supaya kita tahu, ni hadis sahih ni dhaif dah. Dia selaginya untuk kita tahu hadis sahih, kita baca hadis tu. Ni hadis sahih bulan Ramadan. Ni hadis sahih bulan Rejab. Ni hadis sahih bulan Syawal. Loh, kita baca hadis. Okey. Sebab apa kecelakaan bagi mereka? Takrar wail se syiddat azab murad hai. Allah ulang kecelakaan 3 kali tu nak ayat teruknya azab yang akan dibalas untuk mereka. Dia tu sebut wa wailul lahum mimma yaksibun. Haram kamai se. Kecelakaan bagi mereka kalau mereka dapat ke harta yang haram daripada penulisan mereka tu. Sebab itulah ada buku-buku yang diharamkan oleh pihak JAKIM kerana buku ni boleh menyesatkan orang ramai, boleh apa dia, boleh membawa perpahaman salah wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ni kumpulan yang kelima kumpulan kelima ni tu lebah sahib zadin tu lebah ni dia ngaji sikit je tapi dia kuat buat ibadah dah. Ngaji malah bangang tapi zikir rajin, main masjid rajin ngatik rajin, tu kubur rajin, semai temai rajin baca terkir rajin, tu lebah kan mai hajat rajin jadi mereka kat kita buat gini masuk syurga, buat gini besar pahala dah. Tapi ini tidak pernah mengkaji amal dia betul-betul salah tu terima ke tak sahib sadin wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka itu berkata bawujud sabiqah kamzur yungki wusuk najat, sedangkan amalan-amalan mereka sebelum ni menunjukkan lemah mereka keselamat. Tapi mereka masih berkata wa qalu lan tamassana an-nar, kami tidak akan sentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang boleh dibela. Tori gini hui maksudnya beberapa hari sedikit saja yang boleh dibela masuk neraka juga Yahudi, tapi beberapa hari ya, tak lebih pada 3 hari, tak lebih 40 hari mengikut bilangan Nabi Musa bermunajat. Itu akidah mereka. Jadi akidah mereka ni salah, akidah mereka terhadap syurga neraka, terhadap hari akhirat Jadi kalau beriman dengan akhirat pun tak terima beriman sebab salah cara beriman. Maka jawab kepada dakwaan mereka, qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Tanyalah wahai Nabi kepada mereka, adakah kamu pernah mengambil perjanjian di sisi Allah, iaitu perjanjian Tuhan akan ampunkan dosa kamu? Fala yukhlifallahu ahdah, maka Allah tidak akan memungkiri janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataupun mu kata mu tak masuk neraka ni, mu berkata terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Okey, sekarang ni Yahudi mu kata mu tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Aku nak tanya mu, adakah kamu pernah buat perjanjian dengan Allah mu tak akan masuk neraka kecuali beberapa hari? Ataupun hak mu royak ni mu hanya berkata terhadap Allah kata-kata yang merapu saja mu tak tahu pun mu cakap juga Maka jawapannya yang kedua, mereka, Allah tak pernah buat perjanjian dengan mereka Tuhan akan ampunkan dosa mereka, mereka tak akan bersilakan selama beberapa hari, tak pernah buat janji kali abu. Jadi ini menunjukkan bahawa kamu berbohong saja terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Am taquluna, bahkan kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Oh, banyaklah. Amo pernah dengar sekali Haji Zainal tu, saya jawab dalam radio pukul 5 kita. Tak. Ada orang perempuan, orang Kelantan lah, nak wayak orang Kelantan tahap ngaji dia tu cetek. Dia kata, ustaz, tu guru, kalau kita baca Qul Huwallah ahad 1000 kali, 10,000 kali, kita akan selamat daripada azab neraka. Kalau kita baca ke orang tua kita mati, boleh selamat neraka juga ke dia? Ada kata, boleh lah, apa tak bolehnya? Molek lah kita baca 1000 kali, boleh selamat emak kita daripada azab neraka.
Jadi dia selamat azab neraka, dia baca qul huwallahu 10 kali, 1000 kali. Pas niat kau mati, selamat neraka. Oh, mudah kalau gitu. Selamat neraka. Dah. Kita panggil budak tahfiz ni mari baca qul huwallahu ahad 10,000 kali. Oh, lepas mak kita neraka. Atau lebih tiba baca pula kau tu laki kita mati dah. Oh, lepas dia neraka dia. Oh, jadi gitu lepas neraka. Macam akidah Yahudi ni. Dah. Kau baca qul huwallahu ahad lepas tak neraka. La ilaha illallah. Kau ini lepas azab neraka ni bukan mudah. Kita kena akidah betul. Kau kena buat kewajipan, kena tinggal benda haram, kena takut Tuhan. Dah. Tu pun belum tentu lagi tu. Belum tentu lagi. Dah. Sahabat-sahabat pun takut mereka masuk neraka. Kita baca qul huwallahu 10,000 kali lepas azab neraka tu. Oh gitu mon. Lalu dia orang pakai dengar belaka ni. Ustaz pun dengar, tu guru pun dengar, tu peti pun dengar belakang. Loh. Tapi apa dengar saja, tak tegur-tegur. Loh. Ini masalah. Kita telefon sekali, tu guru, main mana aku kata tu 10,000 kali lepas neraka. Oh, sedap lagi gitu kan. Loh. Lepas neraka belakang lah, orang mati lagi gitu kan. Baca qul huwallahu ahad. Ini akidah Yahudi dah. Mereka berkata tidak akan sentuh dalam neraka kecuali beberapa hari sahaja. Itu yang kelima dah. Itu yang kelima, kumpulan yang kelima iaitu untuk lebah hok malah ngaji. Ibadat kuat ibadat tapi malah ngaji dah. Tu jadi mereka ni mengakulah banyaknya. Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Kiu nehi jaugi. Kenapa kamu tak akan masuk neraka? Bahkan kamu akan masuk neraka wahai Yahudi dah. Bala ni takhwif ukhrawi dah, ancaman akhirat. Bala bahkan kamu akan masuk neraka. Man kasaba, kerana mana-mana orang yang melakukan berusaha melakukan kejahatan dah. Kejahatan di sini maksudnya syirik lah. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Dia kesalahan dia mengelilingi pinggir dia dah. Kiri kanan atas bawah kesalahan dia penuh dah. Ya hatak kui niki nehirehi pas iman bi nehiraha. Sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun iman pun hilang sama sekali dah. Bahkan orang yang buat jahat, dia kejahatan tu mengelilingi pinggir dia, kiri kanan dia, maka faulaika ashabun nar. Siapa iman dia pun padam juga, maka merekalah penghuni neraka dah. Hum fiha khalidun. Mereka itulah kekal dalamnya selama-lamanya. Tengok dalam ayat ni ada dua perkara sini dah. Faulaika dah. Faulaika ni nak royaknya balasan neraka ni kerana amal jahat yang manusia buat dah. Fa ke faul jazaa dah. Dalam orang yang beriman tu sebut ulaika, hak ni sebut faulaika. Beza tu. Ulaika dengan faulaika, nampak tak? Dia sebut sini usbat ki taraf isyarat hai ki jahannam amal ki saza hai jannat amal per mutafarriq nahi balki rahim ilahi per mauquf hai. Masuk neraka ni kerana amal kejahatan manusia, tapi masuk syurga ni bukan kerana amalan, tapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tu? Sebab itulah kalau penghuni neraka tu sebut faulaika. Faulaika itu mutafarriq daripada amal jahat yang mereka buat. Ulaika tu bukan kerana amalan masuk syurga ni, tapi kerana rahmat Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dah. Beriman dan beramal soleh ni ayatnya tak cukup iman sahaja, kena beramal juga dah. Keyakinan sahaja tidak cukup. Iman sebenarnya tauhid, dia beramal soleh juga dah.
ulaika ashabul jannah, mereka dah penghuni syurga, mereka masuk syurga dengan kelebihan dari rahmat Allah Taala dah. Hum fiha khalidun, kekal mereka selama-lamanya dalam syurga dah. Habis kat tu dah. Kemudian ayat wa iz akhadna mitsaqa bani Israil, ni ayat ni jenis yang ketiga Bani Israil yang wujud di zaman Nabi dah. Jenis ketiga. Soalan jenis kedua. Jenis kedua ni macam tok nenek mereka dah. Hak yang pertama tu hak lama-lama tu. Dah zaman Nabi Musa. Yang kedua tu tok nenek mereka, tok nenek hak Yahudi zaman tok nenek pula Yahudi zaman Nabi. Ni golongan yang ketiga ni Yahudi hak wujud zaman Nabi dah. Iaitu mereka ni suka melanggar perjanjian dah. Dia tak ikut perjanjian yang Tuhan ambil dari mereka. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Pertama sekali keburukan mereka ni kena buat janji dulu. Sebab lemahnya pegangan agama mereka dah. Kena janji dulu barulah mereka boleh berpegang dah. Ketika mana kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, janganlah kamu menyembah kecuali Allah dah. La ta'buduna illallah. Kalau kita ngaji la ta'buduna illallah ni fi'il mudhari', dia bukan fi'il nahi, tidak dah, bukan larangan ni. Ketika mana kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, kamu tidak akan menyembah kecuali Allah. Kalau istilah kita ngaji ilmu nahwu, dia panggil khabar bimakna al-insya' lah. Khabar bimakna al-insya'. Allah mengambil perjanjian Bani Israel, iaitu jangan kamu sembah kecuali Allah lah. Iaitu kamu tidak akan menyembah kecuali Allah. Maksudnya kamu jangan sembah kecuali Allah. La ta'budu illallah lah. Jadi al-khabar bimakna al-insya' lah. Khabar bimakna al-insya'. Dalilnya wa bil walidaini ihsana, dia hendaklah kamu berbuat baik kepada dua ibu bapa. Ihsana kalau kita ngaji dalam nahwu, ihsana ni masdar. Masdar ni badal kepada fi'il amar yang dihazafkan. Asalnya wa ahsinu bil walidaini ihsana. Tapi ahsin dihazafkan, sebut ihsana lalu. Dia kepada dua ibu bapa adalah kamu berbuat baik dah. Jadi di sini ada dua tasyrih berkenaan dengan perjanjian dah. Pertama, hak hukukullah, hak Allah. Yang keduanya hukukul ibad. Hak Allah ni ialah la ta'budu illallah, la ta'buduna illallah, kena beribadat kepada Allah dan menjauhi syirik dah. So, yang keduanya hukukul ibad. Hukukul ibad ni banyak pula. Pertama sekali hukukul ibad ni pada kaum kerabat. Kaum kerabat terdekatnya ialah ibu bapa dah. Wa bil walidaini ihsana. Pertama sekali hendaklah kamu berbuat baik pada dua ibu bapa dah. So, yang kedua, wazil qurba, kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ni maksudnya orang terdekat dengan kita. Lepas beri bapa apa dia? Anak-anak kita, isteri kita, adik-beradik kita, pok saudara, mak saudara kita, belah ayah, belah mak, sepupu sepapak kita. Dah. Kena tu. Jadi tu kaum kerabat dah. Wal yatama, dia anak yatim dah. Al yatama jamak pada yatim. Yatim jadi yatama dah. Wal masakin, orang-orang miskin dah. Ni perlu kita menyantuni mereka dah dengan baik. Orang miskin, tak ada harta, anak yatim kehilangan ibu bapa mereka, kaum kerabat sebab mereka ada tali darah dengan kita, ibu bapa dah. Orang ni orang yang perlu kita dahului. Tu. Dua, yang ketiganya akhlak dah. Yang ketiga akhlak, iaitu waqulu linnasi husna. Waqulu linnasi husna. Pertama berbuat baik kepada empat golongan ni. Kemudian manusia juga, orang manusia juga, iaitu kena mengucapkan perkataan yang baik kepada manusia dah. Waqulu linnasi husna. Husna ni husna ni masdar. Dia ni sifat kepada mausuf yang dihazafkan. Waqulu linnasi qaulan husna, ay qaulan hasana. Tulis qaulan hasana dah. Wa qulu linnasi husna, ucaplah kepada manusia itu perkataan yang baik dah. Dia perkataan yang baik ni memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita duk supoh sok muka anak kita ke,
dok ke pekerja kita ke, jadi buruk sungguh lah. Perkataan yang baik ni dia memberi kesan keberkatan, kebaikan, kesuburan. Dok. Kita sebut benda baik, sebut benda baik, jadi sungguh. Jadi sungguh. Dok. Sebab perkataan-perkataan ni doa sebenarnya. Lebih-lebih kita sebut waktu orang azan, waktu doa pintu langit dibuka, dah. Kita sebut perkataan baik. Maka insya-Allah dah. Kita doa kepada sahabat-sahabat kita dah, insya-Allah khair, insya-Allah dah. Akan dapat kebaikan dah. Kan? Ni kita sebut benda buruk sama, sebut benda buruk sama. Lebih lagi Mekah. Allah, Mekah ni janganlah sebut gapo-gapo. Saya anak dia beli kereta roda, tolak mak dia. Dia kata, tok ni ilan ni. Oh, ilan sungguh. Apa dia kata ilan je? Ayat kata tok ilan. Jumpa balik mana? Jumpa. Dia kata, tok lepas nak mungkin ilan kan? Ilan ni ilan. Oh, ilan sungguh. Ngan lepas-lepas ilan, ngan kereta roda ilan. Apa dia kata gitu kah? Loh. Sedap makan Mekah ni. Makan sedap sungguh lah. Payuh makan Mekah ni. Payuh sungguh. Pihak travel, lepas pada anak kelik, dia tanya anak, Ustaz ada masalah ke tak Ustaz bawa jemaah ni? Kalau ada masalah, mujurlah Ustaz. Sebelum Ustaz bawa jemaah ni, dia kata ada satu jemaah 5 kali tukar hotel. 5 kali tukar hotel. Pergi hotel ni makan sedap, pergi hotel ni panah, pergi hotel ni banyak lalak. Dia duk komen sangat. Lu komen. Komen sungguh lah. Paksa dah komen. Nak komen sangat. Jangan je. Terima sajalah apa kita terimanya. Jadi dia ngepek banyak, dia kejap banyak kan Tuhan benci. Kita manusia dengar apa benci kan tu. Kita je bawa ni hot tu komen kan. Tak ada buah lah, tak ada air, tak ada gapo lah. Dah air beli sendiri lah, air seria yang sebotolnya. Tak ada buah, mungkin belilah buahnya, tak ada buah kan. Buah ada masa dia, ada tak ada masa dia kan. Mujur orang pergi atas makan ni pak bilik. Mujur orang atas makan ni mujur kan. Duk ngepek ni dah. Ada orang ngepek tu, ala kelik bik dia hilang. Tu ayat we. Dah. Kita bik buku dengan kotak gitu, dengan supik gitu tak jumpa. Kecil-kecil besar juga belakang dah. Tapi kita tu dah kecil tak molek. Jadi percakapan ni penting dah. Ucap manusia perkataan yang baik dah. Perkataan yang baik ni banyak dah, mengajar, dok soal jawab tentang agama dah, memberi teguran, bagi salam, berdoa, berzikir, dok. Perkataan yang baik dah, nasihat. Kan? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian amalan tubuh badan dah, ibadat badani. Wa aqimus salah, dan dirikanlah solat dah. Ini untuk memperbaiki diri, dirikanlah solat. Wa atuz zakah, dia akhlak dalam memperbetulkan amal ibadat harta, iaitu bayarlah zakat dah. Berapa tu? Dia ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia dah. Hubungan dengan Allah ni dua, tauhid sah, ibadat sah dah. Hubungan manusia pula dua pula. Menunaikan hak, yang keduanya ialah akhlak yang baik dah. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ni nak wayak macam mana Yahudi zaman Nabi ni suka melanggar perjanjian dah. Bayan syakni dah. Nak wayaknya teruknya perjanjian mereka, suka melanggar perjanjian. Kamu dia berpalinglah kamu kecuali sedikit sahaja. Itu orang yang ikhlas dengan kamu seperti Abdullah bin Salam. Wa antum mu'ridun. Oleh kerana kamu ni berpaling, tidak menghiraukan dah. Yahudiyo, kamu berpaling, kamu tidak menghiraukan. Iaitu marah adat i'rad. Ni memang kebiasaan kamu dah. Kamu tak memperdulikan agama dah. Jadi kesimpulannya dari ayat ni ada dua hak dah. Hak Allah dengan hak manusia. Hak Allah ni dua. Tauhid sah, Allah ta'budu illallah. Kemudian yang keduanya ibadat. Sembahnya dia zakat. Hak manusia pula ada dua pula dah. Pertama hak, yang keduanya akhlak dah. Hak ni terutamanya orang paling dekat dengan kita, ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dengan orang miskin. Kemudian akhlak dia jaga untuk semua orang dah. Wa qulu lin-nasi husna dah. Kemudian ibadat pula, ada ibadat yang mendidik jiwa kita, akhlak kita, iaitu sembahyang. Ada ibadat yang mendidik supaya mendidik akhlak kita segi harta benda, iaitu zakat dah. Ni panjang lebarnya ayat ni. Ayat ni kena kira ayat ni panjang lebar dihuraikan oleh Syekh Mustafa Adawi lah. Panjang lebar lah.
Pandai hak ni saja yang ni dak. Macam mana Tuhan reka buat baik ibu bapa selepas dengan tauhid dah. Nak rayaknya hak ibu bapa selepas pada hak Allah Subhanahu Wa Taala dah. Kemudian seterusnya wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Terus setengah lagi tadi kita berhenti dulu dah 15 minit. Kamu boleh sambung balik dah insyaAllah ta'ala. Sepatutnya Ustaz Kim ngajar pagi ni Ustaz Kim tak boleh mari dah. Jadi sekarang insyaAllah kalau